Bau syurga ni tuan-tuan, 500 tahun perjalanan kita dah bau dah. Sebab itu orang yang salih, apabila kematiannya husnul khatimah, saat dicabut saja nyawa, dia dah gembira dah. Sebab apa? Karena dia telah diperlihatkan oleh Allah Jalla A'la akan taman-taman syurganya nanti yang akan menemani dia dalam kubur. Dia dah nampak. Sebab itu dia duk minta, tengah kita yang tak dengar, kerana Allah Ta'ala tidak angkat hijab, tidak kasyafkan pendengaran kita. Orang yang salih ni, dia akan bertanya kepada orang yang duk bawa dia nanti, segeralah bawa aku ke tanah perkuburanku, tanam cepat. Dia nak minta dia dimakamkan cepat. Kenapa? Dia nak segera menikmati taman-taman syurga yang akan diberikan kepadanya. Itu belum nikmat syurga yang benar lagi, baru dia punya teaser dah. Itu pun telah kita tak sanggup tunggu dah, kerana luar biasa Masya Allah nikmat itu. Demikianlah juga ihwalnya dengan golongan yang menjadi ahli neraka, golongan yang su'ul khatimah. Bila mayatnya, jenazahnya mula nak dibawa ke tanah perkuburan, dia akan bertanya, oh yang puan nak bawa aku ke mana ni? Tinggal kita tak dengar lah. Kalau kita dengar, lari habis lah. Yang tukang bawa tu lepas habis tinggal. Kita tak dengar lah. Dia sebut, dia kata, kalian nak bawa aku ke mana ni? Kerana dia nampak tu azab yang duk tunggu dia dah. Sebab itu, mari kita bersungguh-sungguh. Islah binafsik. Ubah diri, perbaiki diri dengan sungguh-sungguh. Jangan tunggu esok hari lagi. Tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa usalli wa usallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima aghlaq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Mari kita bersama memanjatkan setinggi syukur kehadirat Allah Jalla wa A'la di atas limpah kurnia, izin dan inayahnya jua kita masih terus hidup di atas muka buminya ini, dan kita dapat bersama tadi menunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita juga memanjatkan setinggi syukur kehadirat Allah Jalla wa A'la di atas kurniaannya kita telah melalui Syahrul Rajab beberapa hari lalu, dan kini berada dalam Syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban, yang juga dikenali dengan Syahrul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bermohon kehadirat Allah Jalla wa A'la, semoga dengan izinnya kita diberikan kesempatan untuk terus berada di bulan Ramadanul Mubarak pada tahun ini dengan dikurniakan kesihatan yang sempurna, agar dapat kita menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baik yang kita termampu. Dan kita bermohon agar Allah Jalla wa A'la mengurniakan ibadah puasa kita kali ini, maqam puasa itu diangkat ke maqam khawasil khawas. Dan ini harus menjadi cita-cita kita, agar kita berusaha dalam apa jua bentuk ibadah. Tidak hanya ibadah itu akan kekal di peringkat awam, selaras meningkatnya usia kita, semakin dekat dengan saat kita kembali kepada Allah, seharusnya kita memastikan semua ibadah yang kita laksana
di dalam hidup kita ini semakin meningkat dari hari ke hari. Semoga ianya diterima akhirnya kita ini menjadi ahlullah, diangkat darjat menjadi awliya Allah. Itu adalah suatu harapan yang besar yang dicita-citakan oleh semua mukminin yang cerdik untuk menentukan tempat diri masing-masing di sisi Allah Jalla wa'ala. Kita tentunya tidak mau kembali ke sisi Allah hanya sekadar sebagai orang biasa. Ya, kalau kembali sebagai orang biasa, layanan pun biasa lah. Tuan-tuan buat apa-apa kerja pun, pergi ke mana pun, tuan-tuan nak dilayan biasa-biasaan ke dilayan sebagai VVIP? Mana satu? Ada orang kita, dia kadang masuk ustaz juga. Apa dia beritahu? Dia kata, kalau di dunia ni ada suatu tempat yang sangat risau, berdegup macam tu. Kita ingatkan dia berdegup-degup tu nak nikah ke? Bukan rupanya. Rupanya di mana? Immigration. Nak lepas immigration, dudak, dia takut. Saya tiba-tiba keluar beruk, naik nama dia. Masuk wanted list. Jenuh kata. Kan? Kalau di dunia kita merasa risau di immigration kerana segala data kita bila dicek oleh pengkalan data tu akan keluar maklumat apakah kita ni orang masuk dalam list yang wanted tadi ke, blacklist ke apa ke, semua duk ada dalam tu. Dan kalau dia dah keluar di situ, immigration tak lepas lah tu juga cukup jalan. Tak ada boleh tawar menawar. Boleh tak KIV dah datang tu keluar data habis. Itu yang ada setengah orang takut nak pergi immigration tu. Kalau di dunia pun kita dah risau semikian, apakah kita tidak pernah risau untuk kita kembali nanti kepada Allah tentang ihwal kita, bagaimanakah keadaan kita. Maka mari kita mengambil sikap Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Apabila Sayyidina Umar mendengar keluarnya senarai nama orang-orang yang munafik yang Allah Ta'ala telah turunkan, kemudian ianya telah diketahui oleh seorang sahabat yang Nabi telah amanahkan senarai-senarai itu, maka Sayyidina Umar pun merasa di antara khauf dan raja', di antara takut dan harap. Takut kerana risau kalau namanya berada dalam senarai nama golongan munafikin itu. Harap, beliau berharap semoga namanya tidak berada di dalam senarai itu. Ini Sayyidina Umar Al-Faruq. Kita Faruq ke tak? Kita Faruq tang mana? Kita Faruq tang lain. Apa dia yang Faruqnya? Yang pasti kita tahu membeza antara puasa dengan nak buka puasa. Itu nombor satu. Nombor wahid. Kita nombor satu pergi pederah. Tunggu di atas apa? Sapra. Nak tunggu buka puasa kalau masjid surau. Nombor satu kita pergi duduk. Kalau bab yang tu don't worry. Pasti kita lah orang dia kan. Tetapi soalnya, sekiranya insan yang bergelar Al-Faruq, pemisah antara hak dan batil, yang mana iblis laknatullah alaihim ajma'in dan seluruh isi keluarganya para syaitan rajim, gentar sebulan lagi sebelum Umar sampai. Bila diketahui Sayyidina Umar akan sampai di satu tempat, iblis dan anak cucunya terkincit-kincit lari dah, tak berani tunggu walau sebentar sekalipun, kerana Al-Faruq akan datang, pemisah antara hak dan batil. Jika demikian pun ihwal beliau masih merasa risau apabila dengar bahawa senarai nama golongan munafiqin telah pun Allah Jalla wa'ala turunkan kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimanakah kita? Apakah kita terlalu merasa yakin dengan amalan kita ni akan pasti membawa kita ke syurga? Marilah kita muhasabah diri kita. Sempena tinggal beberapa hari lagi, kita masih berada di bulan Sya'ban, dan bulan ini disebut sebagai Syahrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapakah bulan ini disebut sebagai Syahrun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada boleh jawab tak? Murajaah syafahiyah, ulang kaji ni sebelum start mengaji. Kenapa bulan ini disebut Syahrun Nabi? Sebabnya, kata guru mulia kami almarhum Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala, kibar ulama fi Makkah Al-Mukarramah, beliau menyebut di dalam bulan Sya'ban inilah
ayat Quran, satu ayat Quran yang amat masyhur, yang kita duk dengar selalu, ditanzilkan, diturunkan, diwahyukan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat apa tu? Yang kita duk dengar dalam tiap hari Jumaat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu diturunkan dalam bulan Sya'ban. Maka dengan keinsafan itu, mari kita perkemaskan diri kita, perbanyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkan segala usaha mengaji tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencakupi 5 bidang ilmu: syama'il Muhammadiyah, sirah nabawiyah, fadail, khasais, dalail. 5 bidang-bidang ilmu tentang Nabi ni mari kita pulun sungguh-sungguh kuasai. Biasakan seluruh isi keluarga kita tentang kelima-lima bidang ilmu yang memperihalkan berkenaan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita pasang azam sebelum Sya'ban ini berlalu, sekurang-kurangnya kita telah bersemarak di dalam qalbu kita kecintaan yang sangat tinggi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada seluruh isi keluarga kita. Dan bagaimanakah kita nak buat perkara itu, nak lahirkan keadaan itu? Tidak lain dan tidak bukan, mahabbah ini, cinta ni, dia tidak akan datang begitu saja. Cinta ini datang didahului oleh ma'rifah, yakni kenal. Maka usaha untuk kenal itu menjadi wajib ke atas kita. Sebab itu para ulama menyebut awwaludin ma'rifatullah, awal agama ialah mengenal Allah. Maka semua usaha yang membawa kepada pengenalan itu menjadi wajib ke atas kita melakukan, kerana ianya perkara paling penting dalam kehidupan seorang mukmin. Apatah lagi bila kita bincang tentang persiapan hari kembali kita kepada Allah. Sebelum segala soalan-soalan lain yang bakal ditanya kepada mayit di dalam kubur, perkara nombor wahid yang akan ditanya dulu adalah tentang soal pengenalan, ma'rifah, yakni ma'rifah kepada Allah, ma'rifah kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua ihwal ini menjadi perkara yang sangat penting dan utama untuk kita pastikan sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita meninggalkan alam fana ini, perkara itu beres dengan sebaik daya yang mampu kita lakukan untuk wusul ila Allah, sampai kepada Allah dan benar-benar ma'rifah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan dirahmati Allah, dalam pengajian kita bulan lalu kita telah mula masuk membahaskan dalam hadis yang kelima yang berkaitan dengan pernyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, sesungguhnya saya adalah hamba Allah dan penutup bagi sekalian nabi. Dalam perbahasan kita pada bulan lalu kita telah sampai kepada 1/3 daripada syarahan hadis ini, yang mana kita berhenti pada faedah berkaitan hadis ini. Maka berkaitan hadis ini terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba maqadir al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء." Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir makhluknya 50,000 tahun sebelum dia, yakni Allah, menciptakan langit dan bumi, dan ketika itu arash berada di atas air. Yang kita duk risau sangat bab rezeki pasal apa? Allah Ta'ala tentu dah 50,000 tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, segala takdir hamba-hambanya, makhluknya telah Allah Ta'ala tentukan. Jadi sampai bab tu jangan kita duk gundah gulana keterlaluan sangat. Kita lakukan saja kasb, yakni usaha kita, ambil asbabnya, hak lain lillahi ta'ala, serah kepada Allah dengan penuh yakin. InsyaAllah Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi hambanya. Yang wajib kita risau dengan sesungguh-sungguhnya ialah
tentang ehwal kita di alam akhirat nanti. Di mana kalau letak duduk tempat kita? Yang itu yang sepatutnya 24 jam kita risaukan. Apakah kita ni telah benar-benar Allah terima sebagai hambanya? Kita tak usah fikir lagi nak jadi ibadur rahman, nak jadi siddiq tu tinggi sangat tu. Fikir dulu apakah kita ni telah Allah terima atau tidak sebagai abdi, hambanya. Jadi kalau kita nak memenuhi syarat menjadi hamba, maka tidak boleh sama sekali walau sedikit pun kita persoal, kita pertikai apa sahaja yang Allah Ta'ala telah syariatkan. Apa yang Allah suruh, buat, jangan banyak songeh. Apa yang Allah Ta'ala larang, buat, jangan banyak songeh. Yang ni, jangan buat perkara yang Allah larang. Tu aja, simple aja. Tapi bab tu lah yang jadi susah, kan? Contoh bila mai bulan puasa, dimulalah geng-geng gastrik. Sebelum Ramadan tak dengar pun, tak dengar, sakan dia kan, hero Melaya dia. Mari Ramadan dekatnya, ustaz saya gastrik ustaz. Mari macam-macam lah, gastrik lah, segala macam. Nak cari apa? Nak cari rusak, nak cari keringanan. Penyakit ni tolong berhenti bang, berhenti, stop it. Kalau betul kita gastrik, tak apalah. Yang tu buatlah lagu mana patut padan, yang doktor bagi pedoman. Dalam syarak kita pun ada rukhsahnya. Bagi kalangan yang benar-benar sakit, ada caranya. Tapi yang duk masih tak sedar-sedar ni, umur banyak dah. Rumah kata pi, kubur kata mai. Bau badan ni tak bau Chanel No. 5 dah dah. Bau tanah dah pun. Bau tanah. Masih lagi malas puasa, nak skip puasa, nyorok-nyorok makan, tarawih nak cari 8 saja. Pasal apa? Pasal apa? Buatlah dengan sempurna. Seorang mukmin harus memastikan dirinya hari ini lebih baik dari semalam, hari esoknya lebih baik dari hari ini. Kalau umur dah makin meningkat, maqam puasa masih macam kita duk puasa umur 15 tahun, 10 tahun dulu. Allah, lagu mana agak-agaknya kita nak menempatkan diri menjadi ahlullah? Boleh ke tak boleh agak-agak? Yang ni mari kita muhasabah diri kita. Renung sungguh-sungguh dengan jujur. Sejauh mana kita jujur dengan diri kita. Ya, dalam Islam ni formulanya tidak sama dengan hukum dunia. Hukum dunia, makin tua, doktor akan bagi banyak diskaun pada kita nak buat apa benda, bukan dah tua, bagi ruang nak rehat dan sebagainya. Tapi hukum akhirat, semakin meningkat umur kita, semakin tua, there is no discount anymore. Semakin meningkat umur, ibadah mesti dipertingkatkan sungguh-sungguh. Apa sebabnya tuan-tuan? Kerana kita semakin menghampiri saat kita kembali kepada Allah. Jadi tidak boleh lagi kita duk buat kualiti ibadah awam tak sudah-sudah. Mari Ramadan hanya puasa tahan lapar dan dahaga saja. Dalam kepala, dalam qalbu masih banyak berselirat dengan niat dan tujuan yang Allah tidak redha. Ini nak kena berhenti. Ya, mari kita mengaji, cari guru, belajar bagaimana nak meningkat kualiti iman. Zikir, mengaji apakah yang disebut tentang zikir untuk mengangkat darajat. Dia ada dua zikir ni, ada zikir yang untuk boleh pahala, zikir dapat pahala. Tapi zikir nak angkat darajat ni, dia sedikit berbeza kaedah dia. Kita kena lakukan, kalau tidak darajat dia riduk tarah tu. Kalau tingkatan nafsu tu masih duk ammarah, sampai mana nak duduk di ammarah? Selagi tingkatan nafsu duduk di ammarah, duduk di lawamah, ataupun boleh berada di mulhamah, 3 tingkatan nafsu ni, pasti orang itu cium bau syurga pun belum boleh. Tak usah masuk, cium bau syurga pun tak boleh. Bau syurga ni tuan-tuan, 500 tahun perjalanan kita dah bau dah. Sebab itu orang yang salih, apabila kematiannya husnul khatimah, saat dicabut saja nyawa, dia dah gembira dah. Sebab apa? Karena dia telah diperlihatkan oleh Allahu Jalla A'la akan taman-taman syurganya nanti, yang akan menemani dia dalam kubur. Dia dah nampak. Sebab itu dia duk minta, tengah kita je tak dengar, kerana Allah Ta'ala tidak angkat hijab, tidak kasyafkan pendengaran kita. Orang yang salih ni, dia akan bertanya kepada orang yang duk bawa dia nanti, segeralah bawa aku ke tanah perkuburanku, tanam cepat. Dia nak minta dia dimakamkan cepat. Kenapa?
dia nak segera menikmati taman-taman syurga yang akan diberikan kepadanya. Itu belum nikmat syurga yang benar lagi, baru dia punya teaser dah. Itu pun telah kita tak sanggup tunggu dah, kerana luar biasa masya-Allah nikmat itu. Demikianlah juga ihwalnya dengan golongan yang menjadi ahli neraka, golongan yang su'ul khatimah. Bila mayatnya, jenazahnya mula nak dibawa ke tanah perkuburan, dia akan bertanya, oh hampa nak bawa aku ke mana ni? Tinggal kita tak dengar lah. Kalau kita dengar, lari habis lah. Yang tukang bawa tu lepas habis tinggal. Kita tak dengar lah. Dia sebut, dia kata, kalian nak bawa aku ke mana ni? Kerana dia nampak tu azab yang duk tunggu dia dah. Sebab itu, mari kita bersungguh-sungguh. Islah binafsik. Ubah diri, perbaiki diri dengan sungguh-sungguh. Jangan tunggu esok hari lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Secara ringkasnya, apa yang terdapat di dalam Al-Quran, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup sekalian Nabi. Perkara ini merupakan ketetapan yang tertulis, yaitu Allah Jalla wa'ala menulis nama baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan menyifatkan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup sekalian Nabi ketika dia, yakni Allah, menetapkan takdir bagi setiap sesuatu dalam kitabnya. Ketetapan yang ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala ini merupakan ketetapan yang azali, yaitu segala ketetapan ini semuanya telah maklum dalam ilmu Allah Jalla wa'ala. Dia maha mengetahui setiap sesuatu yang wujud maupun tidak dalam ilmunya yang qadim. Kalimah wa sa'ukhbirukum an zalik bermaksud saya akan mengkhabarkan kepada kalian tentang itu, yaitu saya akan mengkhabarkan kepada kalian sesuatu kebenaran mengenainya. Nabi tidak pernah menyimpan walau seinci pun, walau satu pun berita atau kebenaran atau segala yang harus disampaikan kepada umatnya, segalanya Nabi telah sampaikan dengan sempurna kepada kita. Jadi kalau ada orang duk kata, oh saya mimpi malam tadi Nabi main jumpa saya, Nabi kata dulu tu dakwah tak ada habis habaq, ada sikit lagi tinggal. Jadi hak ni hampa kena ambil daripada aku, merepek. Nabi SAW telah sempurna menyampaikan segala tugas kerasulan baginda ketika hayat baginda, semuanya telah sempurna disampaikan kepada umatnya, ya. Kemudian kalimah ana da'watu Abi Ibrahim, saya adalah doa ayahandaku yaitu Ibrahim. Hadis ini mengisyaratkan kepada firman Allah Ta'ala yang menceritakan berkaitan dengannya. Kemudian mafhum kalimah hadis yang seterusnya, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya engkaulah yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 129. Wa basyaratu Isa, dan berita gembira yang dibawakan oleh Isa. Ia menunjukkan kepada firman Allah Ta'ala yang disebutkan oleh Nabi Isa, yakni surah Saf ayat 6-nya bermaksud dan memberi khabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad, yakni Muhammad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Surah As-Saf ayat 6. Dan kalimah dan mimpi ibuku serta ibu-ibu kepada sekalian Nabi yang lain, mimpi ini merupakan sebuah mimpi yang dialami oleh ibu para Nabi yang lain, yaitu apa yang mereka lihat dalam mimpi merupakan petanda kenabian anak-anak mereka. Jadi bila kita mengetahui ini, apakah Sayyidah Aminah mengetahui atau tidak tentang kenabian anak-anaknya itu? Jawapan dia, tahu. Ya, Sayyidah Aminah telah mengetahui jauh lebih awal tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu lagu mana tuan-tuan.
ketika Sayyidah Aminah mengandungkan Nabi SAW, apakah Sayyidah Aminah duduk seorang-seorang macam tu aja? Tuan-tuan, ingat tak sirah lagu mana ke ihwalnya Sayyidah Aminah? Setiap malam beliau dikunjungi oleh para nabi dan rasul, dikunjungi oleh para malaikat muqarrabun yang memberitahu kepadanya, wahai Aminah, sungguh beruntunglah dikau kerana dikau telah mengandung, yakni Nabi akhir zaman, ya, Sayyidul Mursalin. Demikian tuan-tuan ya. Sebab itu bila ada orang duk habaq, Allah, adalah makhluk mana tak tahu, dia baca hadis tapi tak pergi mengaji dengan betul-betul yang mendalam, dia kata apa? Ayah dan ibu Nabi ni duduklah neraka. Wal ayazubillah, na'uzubillah min zalik. Geng-geng mengaji tak habis ni, kan? La ilaha illallah. Hati-hati tuan-tuan ya, hati-hati ya. Nabi SAW tidak datang daripada susul galul keluarga yang dimanapun peringkat sanad itu, dimanapun peringkatnya, tidak ada satu pun yang cemar, tidak ada satu pun datang pada golongan yang tidak elok di sisi Allah. Nabi kita, Allah Ta'ala pilih semua nasab Nabi, daripada Nabi sampai ke Sayyidina Adnan, sampai ke Sayyidina Adam AS, semuanya adalah nasab yang suci, bersih dan mulia. Ini kena jaga betul-betul akhlak dan adab kita dengan Nabi SAW. Sesungguhnya ketika melahirkannya, yakni ketika Sayyidah Aminah melahirkan Sayyidina Rasulullah SAW, ibunda Rasulullah SAW melihat cahaya yang menerangi istana-istana Syam sehingga berupaya melihatnya, yaitu cahaya itu menerangi keseluruhan pandangan. Imam Ibn Sa'ad meriwayatkan daripada jalur riwayat Thawr Ibn Yazid daripada Abil Ajafa daripada Nabi SAW, ra'at ummi hina wada'atni sata'a minha nura adha'at lahu qusur Busra. Ketika ibuku melahirkanku, beliau telah melihat kilauan cahaya yang menerangi istana-istana Busra. Busra merupakan sebuah tempat di negeri Syam. Riwayat Abu Nuaim daripada jalur Atha ibnu Yasar daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha daripada Sayyidah Aminah radhiyallahu anha berkata, laqad ra'aitu lailata wada'tuhu nuran adha'at lahu qusur asy-Syam hatta ra'aituha. Pada malam saya melahirkannya, saya melihat cahayanya menerangi istana-istana Syam sehingga saya dapat melihat istana-istana tersebut. Sayyidah Aminah melahirkan Nabi yang keluarnya apa? Cahaya. Bukan sopa kita. Jadi kita ni janganlah duk pelik sangat akhlaknya sampai pelekeh bukan-bukan ni. Kalau masa melahirkan keluar cahaya, kita nak habaq yang lahir itu manusia-manusia biasa ke? Ni tak kena adab ya. Nabi SAW bukan manusia biasa. Nabi sesungguhnya manusia luar biasa, insan agung seisi alam yang Allah Ta'ala telah pilih dengan pilihan yang sempurna, dengan iradahnya, dengan kehendaknya, bahawa insan itu adalah kekasihnya, dan segala-galanya disempurnakan ke atas seisi alam ni dengan kelahiran baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itulah Nabi kita, itulah hakikat kepada makna rahmatan lil alamin. Elok-elok mai tontek-tontek dah. 2 minit lagi insya-Allah. 2 minit lagi kita bagi ruang untuk azan sekejap lagi. Kemudian kita sambung sikit sebelum kita landing. Ya insya-Allah. Ni boleh lagi terus no. Lagi 2 minit lagi insya-Allah. Nak habis hadis yang kelima ni. Tuan rahmati Allah. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi dan Abu Nuaim dan Ibnu Sakn daripada Uthman Ibnu Abdul As radhiyallahu anhu berkata, mafhum hadis, ibuku mengkhabarkan kepadaku bahawa beliau telah menyaksikan detik kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, saya tidak melihat sesuatu pun di rumah tersebut kecuali cahaya. Masya-Allah.
Kemudian saya melihat bintang-bintang yang menghampiri sehingga saya merasakan bintang-bintang itu akan jatuh ke atas saya. Maka ketika Sayyidah Aminah melahirkan baginda sallallahu alaihi wasallam, keluar daripadanya cahaya yang menerangi keseluruhan bilik dan tempat sehingga saya tidak melihat melainkan cahaya. Kita bagi ruang untuk muazzin azan dulu, kita sambung balik. Fala tafadhal muazzin. Khair, tabarakallah. Kita sambung sikit lagi. Sebelum saya sambung, saya nak memaklumkan pihak madrasah saya ada bawa tabung infak untuk persiapan Ramadan. Kalau sekiranya tuan-tuan yang hadir ada kesudian untuk berikan sedikit sumbangan, jemput silalah. Tabungnya tadi Tuan Haji kita letak di atas kursi dekat pintu belakang tu. Jadi jemput sila kalau tuan-tuan sudi. InsyaAllah moga boleh membantu madrasah dan para talibul ilmi untuk melalui Ramadan ini dengan sebaik-baiknya insyaAllah ta'ala. Baik, kita sambung. Sayyidah Aminah berkata, maka ketika Aminah melahirkan, baginda sallallahu alaihi wasallam, keluar daripadanya cahaya yang menerangi keseluruhan bilik dan tempat sehingga saya tidak melihat melainkan cahaya. Demikian yang disebut oleh Sayyidina Uthman ibn Abdul As, ya, daripada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Al-Baihaqi dan Abu Nuaim dan Ibnu Sakn. Dan kemudian setelah baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari tempat adat kelahiran manusia biasa, baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih dari segala kekotoran sebagaimana yang disaksikan oleh mereka yang berada ketika kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Terdapat juga pandangan yang mendakwa bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam lahir melalui atas pusat atau di bawah pusat ibundanya. Akan tetapi pendapat ini tiada asal sandarannya serta tiada dalil yang menguatkan dakwah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Kesemua peristiwa yang baginda sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis di atas merupakan dalil kebenaran dan persaksian bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah yang terawal dilantik menjadi nabi serta kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam mengatasi yang lainnya. Justru semakin kita ma'rifah berkenaan maqam dan haqiqatul Muhammadiyah ini, seharusnya semakin meningkat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita berusaha, sementara masih ada lagi beberapa saki baki hari-hari dalam bulan Sya'ban ini, untuk kita bersungguh-sungguh memperbanyakkan selawat, meningkatkan segala usaha untuk ma'rifah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita usahakan seluruh isi keluarga kita untuk semuanya berusaha mempelajari, mendalami berkaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan dan rahmati Allah, segala nikmat yang kita kecapi sekarang ini, nikmat iman Islam, nikmat bersaudara dalam Islam, nikmat beribadah, nikmat mengecapi segala perayaan yang Allah syariatkan di dalam agama suci luhur ini, semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah kerana jasa baktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita usaha agar sekurang-kurangnya, kalau tak dapat mengikuti sepenuhnya, dapat 1% pun jadilah menjejaki jejak-jejak para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka lah yang benar-benar telah usul, telah sampai dalam kesempurnaan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita dapat lihat para Ansar menerima saudara mereka Muhajirin sehingga sanggup memberikan isteri mereka pun, ambillah sampai tara tu. Kasih sebegini tidak akan boleh timbul sekiranya tidak benar-benar ditarbiyah dengan kesempurnaan keyakinan kepada Allah dan berkaitan hakikat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan yang luar biasa,
Sehingga nyawa diri sendiri tidak lagi dirasakan penting, melainkan keselamatan Nabi lah menjadi keutamaan. Demikian juga ketika ihwal, ketika para sahabat berada pulang daripada perang, sebahagiannya luka. Sebagaimana tuan-tuan tahu kisah yang pernah dikisahkan kepada kita, ketika diberikan air untuk minum, masing-masing suruh bagi pada saudaranya yang lain dulu, kerana masing-masing mengutamakan saudaranya, tidak mau melihat saudaranya nanti akan mati sebelum dapat minum air kerana penat perang. Akhirnya bila patah balik, awal tadi habis semua, wafat dah. Kerana apa? Masing-masing mengutamakan saudaranya. Kasih sebegini adalah kualiti iman yang ada pada sahabat-sahabat baginda Nabi SAW. Mari kita berusaha melahirkan kembali. Kalau tak dapat 100%, usahalah 10%, 20% pun jadilah. Untuk kita hidupkan balik suasana keindahan hidup sebagai seorang Muslim, mukmin. Jika ini dilihat oleh rakan-rakan kita yang bukan Islam, mereka akan berbondong-bondong masuk dalam agama mulia ini kerana mereka dapat mengecapi nikmat kecintaan yang berasaskan iman dan taqwa, yang keutamaan diri akan langsung hilang. Keutamaan saudara seimanlah yang akan diusahakan, kerana sesungguhnya tidak sempurna iman kita selagi kita tidak mengasihi, mencintai saudara kita seperti mana kita mengasihi diri kita sendiri. Ini yang jarang-jarang kita nak dapat dalam keadaan dunia sekarang, yang masing-masing berusaha untuk memperkayakan diri sendiri, berusaha untuk mendapat segala habuan dunia untuk diri sendiri, sehingga orang lain kadang-kadang bukan hanya diinjak-injak, malah diperlakukan dengan zalim hanya kerana kita nak merebut segala habuan dunia. Mari kita berusaha dalam mendekati Ramadan, semoga dengan ihwal diri yang kita sungguhi untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mengasihi saudara sama Islamnya, Allah Ta'ala akan melihat kita dengan pandangan rahmahnya agar diangkat maqam kita. Kita bersedia untuk melalui Ramadan kali ini dengan luar biasa, walaupun apa jua keadaan kita sekarang ini. Mohon dan minta. Ini kadang-kadang kita lupa untuk minta sungguh-sungguh pada Allah. Sebagaimana kita nak bangun tahajud, minta pada Allah Ta'ala. Ya. Khususnya dalam salat kita, doa, Ya Allah, Ya Rab, izinkan ku setiap malam untuk bangun tahajud. Minta. Kadang-kadang kita tak minta. Bukan sekadar yang awal, ustaz pun sama. Ustaz lagi lah, ujian lagi berat. Mentang-mentang dia ustaz, dia tak apa ana syekh pasti bangun. Pasal apa? Ana ustaz. Amboi. Ustaz ke tak dan ustaz? Ya, ustaz lagi teruk saja, lagi teruk. Iblis mai dia kacau kulim dah. Dia kata, ustaz, tak payah bangkit lah tahajud ni, banyak dakwah dah, cukup tu. Kan dakwah dah banyak ni. Merata api, suara sampai nak hilang, nak tekak dah. Yuk rehat asal. Rehat asal. Nampak dia cara tu. Cara tu dengan cara lagu tu banyak tergeliat dah. Lingkup kan. Disuruh kononnya reward yourself. Ikut kaedah motivation barat. Lingkup. Reward ni bukan sekarang. Reward tunggu di akhirat. Di dunia pulun apa? Pulun buat segala peluang ibadah, segala peluang menyempurnakan keimanan kita, segala peluang berbakti kepada Allah, Rasul dan segala umat yang ada ni kita boleh buat, kita buat sebaik mungkin. Itu saya tunggu. Kerana apa? Kita tak tahu amal yang manakah nanti yang Allah Ta'ala terima, yang menjadi asbab kita dihimpunkan di dalam Jannatul Firdaus Al-A'la. Bab ni nanti kita nak kena mengaji. Saya nak bagi cadangan, kalau boleh dalam bulan Ramadan ni, bila kita buat pengajian ni, kita usaha untuk tumpu kepada memahami lebih mendalam ilmu tasawuf. Ya, pasal apa? Pasal apa? Pasal dia berkait ihwal qalbu. Ya, apakah tuan-tuan hanya nak puasa sekadar tahan lapar, tahan dahaga? Bab murajaah ulang kaji tentang ihwal puasa ni, saya rasa dia biasa dah. Semua tahu dah. Betul tak? Kalau tak tahu lagi, tak tahu nak kata lah. Kan? Yang banyak tak berapa nak tahu ni, bab ilmu yang berkait ma'rifah dan haqiqah. Supaya zikir kita diangkat darajat iman kita. Makam puasa tidak sekadar yang awam. Kita nak kena mengaji.
Puasa lagu mana yang diangkat menjadi puasa golongan yang khas, kemudian menjadi khawasil khawas? Lagu mana nak pitang tu? Lagu mana supaya kita dapat peluang untuk mengecapi nikmat Lailatul Qadr? Kan? Takkan nak tunggu Lailatul Qadr, nak buat cara kita tunggu masa umur 10 tahun, tunggu di tepi apa? Tepi kolam. Bila ayak ni nak jadi beku tu? Tak beku-beku. Dia duduk tunggu tengok pokok. Bila pokok ni nak sujud ni, tak sujud ni kan. Kena mengajilah kaedah yang betul untuk benar-benar Allah izin kita. Dan yang lebih penting lagi, semoga dalam Ramadan tu kalau boleh setiap malam kita selesai ibadah, bila kita tidur saja jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, yang ni masya-Allah. Mau tak mau? Tak mau, no, sengak semua. Tak apa. Kena tumpu yang tu. Untuk ubah ihwal, kualiti ibadah, kualiti roh kita. Sampai bila hanya nak bicara secara teori ni, sampai bila? Ustaz yang mengajar tentang fiqh puasa ni sampai letih dah. Ulang kaji selalu duk buat dah, faham dah rukun segala halal haram semua, faham dah tu insya-Allah. Tapi tidaklah bermakna yang tu tak boleh dibuat. Kenalah juga kadang-kadang ada yang setengah geng ni dia jenis cepat sikit lupa bila bab tu. Tak apa, tu sedia maklum. Maksud saya dalam 10 kuliah kita cuba usaha ada 1-2 kuliah yang tumpu bab ini supaya polish iman kita. Bagaimana kita nak boleh supaya makin kita berlapar, makin hebat zikirnya, makin hebat tawajuhnya, makin kita berpuasa, makin jauh kehendak dunianya, semakin baik dirinya. Bila masuk 10 akhir Ramadan, akhlaknya semakin tersinar, bersinar, bergemerlapan, dan keindahan akhlak sebagaimana yang Nabi ajarkan. Yang ni yang kita nak cari supaya dapat rasa sungguh-sungguh kesan Ramadan. Dan bila lepas Ramadan, kita akan pulun supaya bulan-bulan selepas itu bagaikan Ramadan. Nak kena rasa sungguh yang ni. Yang ni ihwal azwaq, ihwal rasa. Ihwal rasa dia tak boleh sekadar berteori. Dia nak kena buat dan menjadi salikin wa salikan, berjalan dalam jalan itu. Boleh tuan-tuan? Saya yakin dan percaya di kampung Merbau Sempak ni banyak para mursyid arifin billah duk ada. Cari mereka. Para mursyid ni arifin billah ni dia takkan pergi tonjoi diri. Dah. Dia bukan geng-geng duk kedai kopi kata mai mengajar ilmu makrifat. Itu bukan geng-geng makrifat, itu geng-geng lipat tu. Cerita makrifat hakikat over cup of coffee di kedai kopi, bukan, itu geng merepek. Ilmu setinggi itu, permata bernilai tinggi ni orang tak pergi letak tepi jalan dah. Tuan-tuan pergi supermarket pun cuba tengok. Barang-barang yang berkualiti di bawah tak mana? Dia letak terbuka lagu tu kah? Dah, dia bubuh dalam almari, berkunci lagi pula tu. Bila kita pergi tanya harga, sebelum nak buka, dia perhati dulu kita atas bawah ni. Betul ya kan? Layak nak beli benda, betara tu dia perhati kita kan. Kita pula nanti kata apa? Amboi hang duk perhati aku lagu tu awal, ingat aku tak mampu. Macam-macam lah kita ni. Pasal kita pun nak tunjuk kita kemas juga kan. Jadi, kalau nak cari para arifin billah, mereka ni golongan yang tidak tunjuk diri. Awliya Allah, selagi boleh, mereka tak mau langsung diri mereka dikenali. Mereka tak mau langsung diri mereka ni popular ke diketahui, tak mau. Sebab itu jalan, kalau nak minta diringkaskan sungguh-sungguh dalam masa yang sangat pendek sebelum landing kapal ni, kapal laut ke kapal terbang pun tak tahu lah nak kata. Orang yang Allah izin dia semakin nak mendekati maqam para awliya Allah, kekasih-kekasih Allah, orang itu akan Allah campakkan ke dalam dirinya, dia tidak akan lagi mahu sebarang kemasyhuran, dia tak mahu dah. Seboleh-bolehnya dia nak diri dia tidak dikenali, biar dia langsung orang tak kenal, lagi senang. Pasal apa? Lagi senang dia nak didik hati, kalbu dia supaya tidak merasa ujub dan takabur, tidak merasa hebat dan hairan dengan ibadah sendiri. Pasal itu tak mudah nak jumpa para mursyid arifin billah, apatah lagi nak jumpa para awliya, lagi susah nak cari. Tapi apakah mereka tak ada? Ada, mereka ada. Para ulama sebut, para wali dia kenal wali. Kenapa? Kalau masuknya seorang wali Allah, haruman dia tu luar biasa, bau wangi dia hanya boleh dikesan oleh siapa? Pepatah Inggeris kata apa?
birds of the same feather flock together. Hujung-hujung buah patah Inggeris pula dah ikut dan lah. Tapi maksud dia apa? Maksud dia orang yang sama dengan kedudukan itu, para pencinta, dia kenal pencinta. Muhibbin kenal muhibbinnya. Ini yang kita nak cuba asuh mendekati Ramadan, supaya bila kita puasa, kita tidak lagi mencari apa-apa pun haban dunia. Yang kita cari adalah keredaan Allah. Sekali Allah Ta'ala melihat kita, sekali saja pandangan Allah jatuh kepada kita, jatuh pada kalbu kita, orang itu selama-lamanya dipandang Allah Ta'ala. Nak dapat pandangan Allah ni bukan senang. Yang ni lah yang saya harap Ramadan kali ni kita usaha. Carilah segala Tuan Guru. Saya yakin di Merbau Sempak ni ada para arifina billah. Macam mana nak jumpa? Soalan ni sama macam soalan baru ni kemarin ada di satu masjid. Lepas saya syarah, mari seorang anak muda bagus. Anak muda main. Saya tunjuk kan, memang di salam ni. Tengok apa nak tanya apa dia tanya. Ustaz, lagu mana saya nak cari mursyid? Oh, kemas bagus, saya puji. So, lagu ni kita nak pemuda yang begini. Dia mencari, enggak. Jawapannya lagu mana? Perbanyakkan selawat. Banyakkan selawat atas Nabi. Asbab selawat itu nanti insya-Allah Allah Ta'ala akan buka segalanya untuk kita. Seperti yang kita duduk selawat dalam selawat Al-Fatih. Sebab itu kalau orang Johor patut hafal selawat Al-Fatih ni. Orang Johor di Johor ni, selawat Al-Fatih ni menjadi amalan di sana. Sehingga kita masih disimpan rakaman almarhum baginda Tuanku Sultan Johor dulu Sultan Ibrahim kan. Duk selawat Al-Fatih ni semedang duduk selawat tak tinggal. Mari kita amal. Boleh tuan-tuan? Hakikat dalam selawat Al-Fatih ni luar biasa. Kita yakin, amal, moga dengannya Allah izin buka, tuan-tuan dipertemukan dengan para arifina billah, tuan-tuan guru kita yang arifina billah, yang ikhlas membimbing untuk seramai-ramai umat Nabi Muhammad SAW sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan insya-Allah sebelum kita mati, kita benar-benar mahukan diri kita ini Allah rida dan dipanggil nantinya dengan panggilan terakhir, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita dapat seruan tu, alhamdulillah thumma alhamdulillah, perjalanan selepasnya akan bahagia selama-lamanya. Tapi kalau lain pada tu yang datang, beringatlah. Beringatlah. InsyaAllah nanti dalam tazkirah dalam bulan Ramadan, saya ada satu sesi kot. Nanti masa tu saya akan cuba menyampaikan tentang ihwal berkenaan ini. Termasuk tentang bagaimana ketika sakarat tu dekat. Supaya kita membuat persiapan. Sebab nisfu Sya'ban dah lepas. Dan tuan-tuan pun tahu, nisfu Sya'ban adalah malam di mana malaikatul maut diberikan senarai nama orang yang bakal kembali kepada Allah, yang bakal mati mulai Sya'ban itu, nisfu Sya'ban tu sampai ke yang akan datang setahun. Dah jatuh dedaunan nama kita di Sidratul Muntaha telah gugur, diserahkan kepada malaikatul maut. Sebaik saja sampai kepada malaikatul maut, orang itu telah mula diikuti, tak ditinggal walau sesaat dah. Segala tanda-tandanya saya rasa tuan-tuan pun tahu. Tuan-tuan tahu kan tandanya bagaimana? 40 hari, 10 hari, tahu tak? Kau memang tak mau tahu. Tak mau tahu lu Ustaz, ada jenis tu Ustaz tak mau tahu. Sebab nanti takut lah. Takut apa? Tahulah bagus supaya kita boleh get ready, betul tak tuan? Daripada terkejut kan? Sebab akhir zaman ni makin banyak kematian yang mengejut. Kita minta doa agar Allah berikan kita kematian yang indah, yang kita dapat bersedia dan tunggu ready bila sampai saat itu insya-Allah taala. Semoga Allah redha. Tuan-tuan sekadar itu yang Al-Faqir mampu sampaikan pada malam ini. Semoga Allah Taala meredainya. Segala kekurangan daripada kelemahan Al-Faqir sendiri, dan tentulah segala-galanya daripada Allah Jalla wa'ala. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik,
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالتوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.